mic lah, lampu lah. So tak apa. Hakim, orang faham. Orang faham kau kena naik kereta tak ada hal. Janji buat video. Cari dia juga kot ataupun yang ni yang korang asyik minta kat aku kan, tentang spek apa-apa kan. So nanti aku akan cakap pasal itu lah. Tapi sekarang kita tengah tunggu owner motor tu datang Shah Alam. So jomlah kita tunggu. Ada iklan. What would I do if I were to start from scratch with no product, no website, no offer, stuck at home, quarantine? Sebab lah ada iklan. Sabarlah. Awak Kindred Splash kat Kindred Espada. Kindred. Tengok kat luar biasa Kalau tengok kat dia punya makeup, dia tak ada not too fancy lah. Sebab ada yang, kalau kita tengok ada yang pakai stiker Baby Shark lah, stiker apa Pikachu lah, macam-macam lah. Tapi dia standard relax, tak ada fancy sangat. Tukar exhaust, tukar eco, tukar brake pump. Kita sama boleh Assalamualaikum, aku Hakim. So korang tengah tengok YouTube channel Hafiz Hakim. Hari ni aku menjawab beberapa soalan yang korang selalu tanyalah pasal spek lah. Selalunya review pasal makeup, tak ada spek ke? So kali ni aku rasa aku nak cakap pasal spek lah. Tapi sebelum tu aku nak kenalkan guest kita pada hari ni, iaitu Afif. Dia ada buka kedai burger, betul? Kedai burger kat mana? Section 9. Okay. Buka burger. Rasa geng kita ada kalau yang dekat sini lah, ada 2 orang lah. Nizam dengan Afif ni buka kedai burger. Nizam dekat dengan apa nama? Kilang Gula ni, Batu 3 ni. InsyaAllah Batu 3 ni. Dekat je. Dan ni section 6. Okay, nice. Nanti kita lepak kedai burger Afif ni. Lepak Corner Burger, tak silap apa nama kedai dia. Shah Alam. So nanti kalau korang yang dekat daripada Shah Alam, korang nak datang lepak Game Mandarin nak tengok motor dia, korang boleh datang dekat Section 9 Shah Alam, kedai burger dia. Apa nama kedai burger? Section 9. Lepak Corner Burger. Depan KK Lepak Corner Burger. Apa? Kedudukan lah. So nanti aku letaklah link kedudukan ni, mana tahu kan korang boleh pergi melawat ke ataupun sama-sama support brother ni kan ngam tu kan. Okay. So korang boleh tengok kan kat belakang ni ada geng kuning. Selalu geng hitam je kan. So kali ni geng kuning sama macam motor aku. So sebab aku rasa benda yang spek tu menarik, so aku cakap benda tu pasal last lah. So aku rasa aku review pasal apa yang kat luar. So apa benda yang dah buat kat luar? Dekat luar ni dah actually pasang bypass. Bypass tu dah Bypass nampak yang warna hijau ni bypass ni kan. Dia function dia untuk releasekan pressure kat dalam engine tu. Dan juga kalau yang standard pun ada juga tube tu daripada belah kiri, dia akan pergi ke kotak angin untuk kita recycle balik dia punya gas tu. Sebab dia Euro 3 spec ni lebih kepada orang kata apa clean environment lah, persekitaran yang bersih. So dia akan recycle, dia akan masukkan gas-gas yang mungkin beracun ni tadi, selalunya carbon monoxide kat dalam tu.
dia akan masuk ke combustion chamber untuk bakar balik supaya releasekan carbon dioxide lah, yang lebih selamat. Yang biasa pun ada juga, kadang-kadang ada orang buka yang dekat apa nama tu, kotak angin tu, ada yang buka. So yang itu dia jadi ada peningkatan sikit lah, peningkatan sikit performance, sebab gas yang tu kita dah alihkan keluar. So kotak angin betul-betul ambil oksigen saja, kan, untuk pembakaran. Apa nama master pump atas tukar pakai RCB. CB. Lepas tu Okey. sport rim tukar pakai SP522 Enkai. Dia punya spek tayar? Spek tayar 1.6. Saiz tayar? Saiz tayar depan 70-90, 70-90. belakang 90-80. 80-90, sorry. So memang kecil kan? Kecil Okay, so lagi? Apa lagi? Dah pakai pipe hole Semco. Lepas tu Yang Semco tu yang sama macam yang KPC bagi buat tu kan? ya, sama. Semco tu dia bukan lebih sejuk lah, dia material dia lebih tahan daripada standard. Okay. Yang tu untuk bagi enjin lagi sejuk kan? Betul? Dia tu coolant lah. Okay, lagi? Lagi tu dah actually Eco Waisuku Eco Waisuku, yang tu memang pakai titanium lah. Yes, yang tu yang rasa menarik sikit. Sebab apa? Sebab dia punya besi tu titanium lah, kalau korang boleh tengok situ kan. Harga dia berapa tu? Harga tak silap saya beli dulu, dia punya bracket tu saja dalam RM50 lah. Tapi sama je macam biasa lah, cuma bracket dia je kan, titanium kan. Okay. Lagi? Lepas tu apa lagi dah buat? Exhaust tukar Espada E4. Itu yang standard kan. Tapi tak ada silencer kan. Saya tak pakai silencer. Sebab tu dia punya bunyi dia agak kuat lah. Nanti aku payung korang bunyi kuat exhaust dia. Bunyi bass sedap bunyi dia. Kalau korang dengar pakai handphone mungkin bunyi dia tak sedap, tapi kena pakai earphone baru bunyi dia best sikit lah. Try dengar pakai earphone. Fork turun tukar mono tu. Yes. So kalau korang boleh tengok dia punya macam ni, kalau korang nak tengok motor yang rendah, ni adalah contoh motor yang rendah. Sebab apa? Dia dah lowered fork depan, dia dah tukar mono LC. Ukuran dia 206. 206 tak silap. 206 tak silap. So nanti aku akan tengok, aku akan tunjuk macam mana aku duduk. Aku rasa memang agak lowered dah berbanding motor biasa. Okay, so ni adalah tinggi. Aku tinggi 171. So ni bila aku naik memang tak ada, memang lower teruk kau weh. Memang tak ada tinggi lah. Kalau orang yang tinggi 150 kau tak ada masalah pun macam ni. Cuma kurangan dia tak boleh naik durang. Boleh naik durang sangat kan? Punya tengkuk pun dia dah potong. So yang tu pun nanti aku akan tunjukkan dalam video ni. Okay, so tu dah habis tentang luaran, betul? Yang tu dah habis sebab brother ni dia memang bukan kaki makeup luar sangat ataupun dia tak ada masa sangat. So dia more kepada spek. Okay, so boleh terangkan spek apa yang dah buatkan motor ni? Okay, ni motor ni actually spek standard. Dia standard modi je, 57mm block dengan piston. Okay. Cuma dah tukar camshaft. Camshaft pakai camshaft Espada high cam. So dekat piston tu kena potting sikit lah, kena buat pocket valve kena buat. Okay. Dalam 2mm lebih macam tu. Lepas tu head, semua lubang kita potting. Lubang exhaust dia, lubang throttle body dia kita memang potting habis bagi besar. Sebab RFS ni dia lubang dia agak sempit sebenarnya. That's why kuasa tak lepas banyak. So bila kita potting tu dia lawas sikit lah. Lepas tu throttle body pun actually kita korek sikit. Sebab ada yang orang tukar throttle body ni, bukan tukar ni. Saya tak tukar, saya still pakai yang asal. Cuma saya bagi besar sikit lah lubang dia tu, bagi sama dengan yang dekat head punya lubang. Faham? Lepas tu dari clutch saya dah pakai spring clutch, saya pakai RZ Racing B.
Dia jadi lagi keras Lagi keras. Okey. Lepas tu kulit kelas, saya ni Pak Ustaz punya ni, dia buat jadi 6 kulit kelas, tak pakai 5. 5 standard, kita pakai 6. So dia ada efek tak kalau kita pakai 6 tu? Efek dia dari segi pick up lah, pick up dia lagi meletup sikit lah. Faham. Tak ada masalah lah untuk tukar daripada 5 ke 6 tu. Kena ada apa modi. Dia kena modi lah. Ada modi sikit lah. So kulit kelas yang ke-6 tu dia akan grinder sampai 3 besi je. Yang kulit dia tu kan depan belakang kan. Yang depan tu kita akan tinggal besi. So dia akan jadi macam benda tu jadi sebagai kulit kelas, dan dia pun jadi orang panggil apa? Apa yang kulit luar. Gasket. Dia akan jadi macam tu. So jadi 6 ni macam rahsia ni. Ni boleh cerita ke ni? Boleh tak? Boleh lah. Okey, kalau Pak Ustaz okey, kita okey je. Lagi? Ada apa-apa lagi? Betul, kulit kelas pun custom. Kita dah rebag balik. Lepas tu dekat kulit kelas mangkuk dia tu kita Okey, dari segi tembuk apa yang lubang. dia cerita ni, ada waktu saya lepak dekat My SBC, ada satu model apa mungkin motor tu, apa dulu Enforce ada bawa tau. Kiwi, model Kiwi. Kiwi. Kejap kita tengok. Kiwi. Kita tengok model Kiwi, apa model dia. Terus Cafe Racer. Apa Okey, ada dulu satu model Kiwi ni. Dia punya mangkuk kelas dia, mangkuk kelas dia sama macam RFS punya motor Kiwi tu punya mangkuk kelas. Dia boleh masuk 6 spring, 6 kelas plate. Tapi kita punya tak boleh masuk. Waktu depak dekat MySBC tu lah, sembang dengan Chip tu, owner kedai, dia kata memang Kiwi punya tu sama saiz dengan Benelli RFS punya. Dia boleh masuk 6 class plate. Dan dia mencari penyelesaian kenapa RFS punya tak boleh masuk 6. Excuse me. Tapi Pak Ustaz berjaya. Dia berjaya masukkan 6 keping class plate. Begitu juga Wan Eja pernah bagi tahu saya macam mana cara nak masukkan 6 keping class plate. Itu antara rahsia sebenarnya, diorang punya rahsia ni. Sebab kalau dekat belah sini kita cari 6 spring, diorang dapat cari 6 class plate. So mungkin itu rahsia belah-belah sana, belah-belah utara. Menarik. Pak Ustaz ni saya kenal melalui Facebook juga. Tapi dia orang kampung saya, Bagan Serai. Kita pernah bersembang waktu PKP tu, yalah tak ada kerja nak buat. Sembang. Dia antara yang terbaik jugalah. Dia bukan setakat buat RFS, banyak motor lain dia pernah buat lah sebelum-sebelum ni. Dan kalau Pomen pandai buat RFS, dia antara yang rare lah. Sebab sistem RFS ni tak sama macam motor-motor lain, Yamaha, Honda apa semua. Dia teknologi baru, antara teknologi baru, dan ada banyak parts dia yang kalau kita tengok lebih advance daripada motor-motor macam Yamaha ataupun Honda. Saya bukan nak jadi racist, bukan nak jadi bias, tapi ini fakta. Kita dah tengok sendiri, ada beberapa parts yang agak kalau kita compare sebelah-sebelah, agak nampak macam RFS punya ni lebih berkualiti. Okey, kita sambung. Cakap banyak nanti boring pula kan. supaya minyak hitam flow tu cantik, so kelas lambat hangit lah. So
lubang memang keliling lah lubang dia. So memang sekarang dah spek 57 lah kan? Spek masih 57. So Spek standard. ECU sekarang pakai ECU apa? ECU saya pakai ECU Cozy. Ya. Tapi ada juga orang tanya ECU Cozy ni apa yang mana kuning, dia ada dua version Dia ada kan? dua version. Kuning dengan Satu kuning biru kan? hitam. Hitam Hitam. So yang ni yang Kuning tunable. Ah. Yang hitam dia tak tunable, dia just cut off 12 je. Mapping okay. dia sama macam standard. Faham. So kiranya kalau contoh korang nak pakai ECU Cozy, pastikan korang beli yang kuning supaya dia boleh adjustable. Korang pakai yang biru, nanti kalau orang tanya kenapa biru lagi murah, sebab biru hitam. dia potong hitam. Hitam sebab murah, sebab hitam tu dia just potong, dia just buang cut off je. Dia tak boleh nak tune. Sama macam tersilap aku Remap remap punya. So dia buang cut off je. So total okay, sebelum tu buat dekat mana? Okay, motor ni saya buat fully saya buat kat Pak Ustaz Garage, Bagan Serai, Perak. Yes, kalau korang tengok aku pernah listkan Pak Ustaz ni dekat list bengkel video yang aku buat. So yang ini antara yang aku rasa trusted lah sebab dia memang buat Benelli. Okay, so kenapa daripada Shah Alam buat dekat Perak? Kan jauh tu. Dia satu faktor sebab saya kampung kat sana. Okay. Yang kedua memang pomen saya daripada sini recommend untuk buat kat Pak Ustaz. Faham. So korang tak perlu takut lah sebab dia memang dah buat Benelli dan dia pun trusted dan dia pun buat dekat Perak. So kalau orang-orang mana yang tengok video aku ni daripada Perak, boleh buat dekat Pak Ustaz tu. Okay, so aku nak beritahu harga dia pun macam agak privacy kan. So berapa range harga dia? Maksudnya lingkungan harga dia untuk habis spek 57 ni. Spek 57 ni modal dalam boleh dah cakap bawah 2000 lah, boleh settle. Bawah 2000. Okey. Tak. So kalau korang nak tahu bajet dia adalah bawah 2000. Berapa exact dia tu aku tak berani nak beritahu sebab aku takut ni lain kedai lain harga. So kalau korang nak tahu berapa exact price dia, aku rasa better korang approach Pak Ustaz tu lah supaya nanti dia akan beritahu lah apa quotation harga dia. So nanti korang lagi jelas apa yang dia buat. Lagi satu aku nak cakap sebab lain kedai lain harga. So yang tu antara punca kenapa aku tak beritahu harga lah. Okay. So ini antara soalan yang paling digemari oleh rakyat Malaysia. Top speed. Maybe boleh bagi tahu range dia lah sebab yelah kadang-kadang ada yang tiba-tiba boleh pergi jauh, ada tapi sebelum tu bagi tahu dulu spoket apa? Sekarang saya pakai 1643. 1643. 1643. Okey, so bila dah tukar spoket, dah tukar spek 57, dah pakai tayar kecil kan. Tayar kecil dah buat macam-macam kan. So berapa lingkungan top speed dia? Atas highway dalam 16 ke 17 lah lingkungan. Dia boleh pergi ke arah tu lah. Dia maybe akan berbeza mengikut orang yang naik motor tu ataupun skill korang main RPM kan. So kalau korang dah pergi ke spek 57, korang boleh pergi ke 160 lebih. Sebab motor ni dapat dari tu atas dyno, kalau dalam 11 kg RPM dapat 23 HP. 23 HP. Kalau 13 kg RPM dapat 25 HP. So kalau korang yang nak kejar wali suku tu boleh lah kot. Dah 25 HP kan. So buat spek 57. Lepas tu dah buat berapa lama dah benda ni? Dah dalam sebulan lebih lah. Sebulan lebih lah. So sepanjang sebulan lebih tu ada apa-apa yang rasa macam perbezaan ketara tak? Ketara dia dari segi bila masa saya tukar tayar besar ke tayar kecil tu, actually first tu dia agak macam mencari tune balik lah sebab tayar berat dia jadi tayar ringan kan. Okay. So takes time juga nak dapat balik tune yang sama. Tu je lah. Tapi dari segi pick up memang sedap lah pick up. Memang walaupun spoket dah depan besar belakang kecil tapi boleh pergi lagi. Dari top speed atas highway insyaAllah lah sekat wali suku tu boleh lagi lah. Okay, bawah 2000 okey lah kalau ikutkan spek 57 high compression, high cam, lepas tu tukar spring valve, siap potting head, exhaust mungkin 30 atau 32 mm luar manifold, intake throttle body 30 mm dalam,
high compression. Lepas tu kalau tukar lagi injector kalau tukar ambil yang 4 holes, rasa tak sampai 2000 lah. ECU sekali apa semua siap ni siap apa, dyno mungkin tak sampai 2000. Tengoklah kalau lebih tu kena check balik sebab apa lah. Sebab tak tukar block, tukar piston high compression. Lepas tu ya memang betul lah boleh pergi sampai 1617 sebab saya pernah tengok ada kawan juga yang pernah pakai spec macam tu, memang dia boleh pergi 17. Tapi resipi Pak Ustaz ni memang dia boleh tahan jugalah, sebab dia memang antara yang pakar Benelli untuk Perak. Dia kalau Penang Abang Aziz, yang kalau Kedah Wan Eja, di antara yang ni tiga orang antara yang top untuk belah utara lah. So kalau korang nak buat motor, boleh jumpa diorang lah. Jumpa diorang ni, Wan Eja, Abang Aziz ataupun Pak Ustaz, kalau bawa area-area sana lah. Kita sambung. So mana-mana yang korang yang tercabar sekali pergi highway, tercabar dengan suku kan, so korang boleh lah upgrade ke spec 57 ni. Basically ada banyak lagi, ada je orang yang dah upgrade ke spec 62 betul. Tapi kalau korang yang mana-mana korang kenal yang dia dah upgrade ke spec 62 dan nak aku buat review, korang approach aku. Sebab aku tak jumpa lagi orang yang nak aku review, kecuali brother ni. So aku berterima kasih dah dekat brother ni. So nanti ada apa lagi? Tak apa kot. Motor standard lah. So bak kata dia memang motor standard. So kalau tengok daripada luaran, jangan menilai daripada luaran. Luaran macam ni, tapi dalaman macam mana. So kalau korang rasa korang ada apa-apa soalan lagi, apa benda yang nak buat, apa benda bahan yang nak buat, so nanti korang mention, aku komen. Kalau aku rasa aku boleh jawab, aku jawab. Kalau aku tak boleh jawab, aku tanya brother ni. So aku rasa aku dah cover untuk spec 57 kot. Jadi satu benda terlupa tadi. Apa benda tu? Injector. Okay, injector. Injector Betul. pakai 170 cc. 170. Boleh muat memang okey. 160 170 Espada. Espada punya. Dia actually bila pakai yang standard punya ni minyak tak cukup, so semput sikit. Faham. So bila pakai yang Espada pun cukup lah. Dia lawas lah. Minyak dia lawas. Dia 4 pot. Standard 2 pot. Okay, pakai Espada punya. So bawah total semua tu adalah bawah 2000. So kalau korang nak upgrade boleh tu lah. So ada apa lagi? Okay, tak ada apa? Okay, so jangan lupa support brother punya burger dekat Shah Alam. So aku dah cover spec 57, walaupun aku tak tahu sangat pasal 57 ni, tapi dia dah terangkan tadi. So itu je lah kot daripada aku. Aku Hakim, Papa Roger. Assalamualaikum. Papa Roger Aku tutup kamera. Passion. Okay.
ataupun nak ajak menyembang ke, nak ajak minum ke, komen kat bawah. Komen kat bawah, nanti tengok kita jumpa. Alright, sekian saja daripada Abang Dio, PJ Vanilla PJ Crew. Assalamualaikum dan bye.